Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahibul fadilah, pengurusi majlis yang saya kasihi dan saya hormati, Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Murtada hafizahullah ta'ala wa syafahu. Seterusnya Sahibul Fadilah Ustaz Saiful, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, tak lupa urus dia sambutan Ma'al Hijrah Pondok Rasah pada hari atau pada masa ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafa' syukur kepada Allah atas pelbagai nikmat yang tak terhitung dan tak terkira. Firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak terhitung banyaknya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah saya mengajak hadirin hadirat untuk menekuni satu tajuk sempena dengan Ma'al Hijrah dan Hijratul Rasul yang kita sambut, dan saya namakan tajuk ialah elemen tasawuf atau kesufian dalam Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menekuni sejarah hijrah. Pertamanya, hijrah ini merupakan sunnatul anbiya wal mursalin. Justru orang yang berhijrah, orang yang mengikut sunnah Rasul, bahkan sejarah yang panjang. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berhijrah, Nabi Nuh sampai kepada taufan yang besar, kemudian berhijrahlah. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa daripada Fir'aun, Nabi Allah Yusuf dihijrahkan sehingga berada di kota Mesir. Begitulah para nabi dan rasul, termasuk nabi kita hijrah. Tahqiqnya, hijrah yang dikehendaki ialah hijrah kepada Allah berdasarkan hadis sahih, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan hijrah yang bersifat fizikal tetapi menawaitukan kepada Allah dan Rasul. Artinya dalam hijrah tersebut bercita-cita mentaati Allah, mematuhi perintah Rasul, mengikut sunnah Rasul, maka cara itulah hijrah yang sebenarnya. Justru kita sewajarnya berhijrah dalam semua keadaan untuk kepada Allah dan kepada Rasulnya. Cara itulah yang sebaik-baiknya. Bila hijrah kepada Allah, maknanya kita cuba menempatkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang sebenar. Dan ini cabaran yang cukup besar. Macam mana nak jadi hamba-hamba Allah yang sebenar? Jom kita tengok mukaddimah hijrah. Pertamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat apa-apa melainkan kata Tuhan.
apa kata Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Macam mana? Bila apa kata Tuhan, bukan sekadar apa kata Tuhan, apa Tuhan izin. Ini bahasa yang Nabi gunakan. Mana dalilnya? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia nak hijrah, dia pergi ke rumah Abu Bakar. Bila sampai rumah Abu Bakar pada waktu yang tak ada orang, pada ghalibnya berjalan, Abu Bakar tahu mesti ada perkara besar. Maka Nabi mengemukakan ucapannya seraya berkata, Innallaha qad azina li bil hijrah. Sesungguhnya Allah telah izinkan aku hijrah. Artinya tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengikut kehendak Allah, izin Tuhan. Artinya kalau kita dalam hidup ini, kita mesti pasrah, redha dengan takdir ilahi, qada dan qadar dengan sebenar-benarnya. Orang macam ini kalau mendapat rahmat, nikmat, dia syukur. Kalau mendapat azab, bala, ujian, dia sabar. Dan Nabi menisbahkan orang yang ada sifat ini dengan ajaib sungguh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa zalika illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairul lah wa in asabathu darra sabar fakana khairul lah. Pelik dan hairan, ajaib sungguh orang yang beriman. Semuanya baik jika dikenakan kepadanya nikmat, kesukaan, kegembiraan, maka dia sabar, maka dia syukur, sudah tentu baik baginya. Jika diuji dengan musibah, maka dia sabar, maka baik baginya. Jadi di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita supaya kita redha dengan takdir Allah, pasrah kepada kehendak Allah Rabb al-Alamin. Keduanya, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak hijrah, Rasulullah pergi rumah Abu Bakar, pilih sahabat namanya Abu Bakar. Soalannya ialah, kenapa Rasulullah pilih sahabat sebelum pilih sahabat namanya Abu Bakar? Rupa-rupanya dalam melayari menuju pada Tuhan, pergi secara beramai. Berjemaah ni penting. Tuan-tuan datang berjemaah. Konsep jama'i bagi umat Islam, termasuk dalam ilmu kesufian, adalah penting. Rumah yang paling baik melaksanakan solat berjemaah, melaksanakan makan berjemaah, melaksanakan musafir berjemaah. Nabi sebut alaikum bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyata. Kamu kena berjemaah kerana serigala membaham kambing apabila dia jauh daripada rakan-rakan dia. Jadi di situ konsep yang nak adalah berjemaah. Bila berjemaah, maka kita akan jadi kuat. Tuan-tuan bacalah sejarah tarikat-tarikat Islam, tarikat Sanusiyah, tarikat-tarikat zaman dahulu. Mereka ini mempunyai kumpulan yang cukup besar, dan akhirnya mereka dapat memimpin umat, bahkan membuka negeri-negeri sama ada di timur atau di barat. Jadi di situ konsep jama'i ada dan perlu ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih sahabat. Jadi bila dia pilih sahabat, kenapa pilih sahabat? Kerana sahabat ni ada 3 tujuan mengikut ulama tasawuf. Yang pertama, sahabat ini dia boleh tolong kita. Jadi bila boleh tolong, ada 2 jenis. Satu, tolong dunia, itu biasa. Tapi yang lebih besar daripada itu, tolong akhirat. Kita tengok Ibn Athaillah As-Sakandari sebut,
khairu man tashabu man yadulluka 'ala Allahi maqaluhu wa yunhiduka haluhu. Sebaik-baik kamu nak rakamkan dia ialah sahabat yang mana cakapannya tunjuk kamu kepada Allah. Pimpin ke masjid, ke surau, pimpin ke majlis ilmu, pimpin ke arah untuk sama-sama menginsafi akan hakikat diri kita ini. Kemudian keadaan dia itu menyebabkan kita semangat untuk beribadat kepada Allah. Kita tengok gaya dia, sukarnya dia, susahnya dia, tuanya dia, uzurnya dia, sakitnya dia, tapi dia boleh menempatkan diri dia untuk ibadat pada Tuhan. Kita tengok sejarah Khairun Nassaj, usia 120 tahun mengabdikan diri kepada Allah Rabb Al-Alamin. Sehingga orang kata, ya Syekh, kau tua tapi cara macam orang muda, apa tips dan rahsia? Jawabnya, aku pelihara Allah, Allah pelihara aku. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, peliharalah Allah, Allah pelihara kamu. Peliharalah Allah, nescaya kamu didapati Allah di hadapan kamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita pilih sahabat di mana sahabat itu dia boleh memberi ketenangan kepada jiwa kita. Bila kita sukar, sahabat kitalah yang akan tolong kita, yang akan menjadikan kita muasa. Ingat untuk nak dapat sedikit pertolongan daripada sahabat kita. Cara macam ini akan menjadi senang dalam kehidupan. Kalau baca sejarah Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, sisi Umar bin Abdul Aziz ni kadang-kadang kita tak tengok. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz dikatakan dia ada penasihat yang baik. Antara penasihatnya bernama Muzahim. Bila Muzahim mati dan ada sahabat seorang lagi mati, dia jadi lemah semangat. Dan itu antara sebab dikatakan ketika itulah mungkin asbab-asbab yang membawa dia meninggal dunia, di samping kerana kes racun yang diracun oleh khadamnya, oleh hambanya dalam satu peristiwa konspirasi yang cukup hebat berlaku pada tahun 101 Hijrah di satu kawasan yang bernama Idlib ketika pulang daripada berperang lawan dengan Rom di perbatasan Turki. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak hijrah. Apabila dia nak hijrah, dia tahu kaum Quraisy telah kumpul, telah tutup rumah dia, telah kepung rumah dia, tapi dia keluar. Keluarnya Rasulullah SAW ini ada satu hal yang cukup hebat. Rasulullah bergantung pada Tuhan, tawakal pada Tuhan. Yang ini diserlahkan. Bayangkan tuan-tuan, kalau orang kepung rumah kita 3-4 orang begitu usi. Rasulullah SAW mengikut riwayat lebih pada 40 orang. Pada hukum adatnya tak lepas, tapi dia tawakal pada Tuhan. Bukan sekadar tawakal, gabung tawakal, dia takwa pada Tuhan. Tawakal campur dengan takwa sudah tentu memberi kehebatan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Selesai masalah. Jadi tawakal ni kadang-kadang telah lupa kepada manusia. Manusia bertawakal kepada manusia, dia lupa tawakal kepada Allah. Sedangkan Allah menyebut dalam nas yang banyak, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah menyebut fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakal pada Tuhan. Jadi di situ konsep ni patut kita garap. Macam mana nak tawakal kepada Allah? Musuh yang cukup hebat, cerdik, bijak, tapi dengan sebab tawakal, makna tawakal Allah take over. Segala tugas kita cukup, Allah selesai masalah. Dan ini terbukti. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah kata dia cukupkan.
Bila Allah cukupkan, tak ada siapa yang boleh lawan. Jadi ilmu ataupun bab tawakal ni, inilah sifat para Nabi dan Rasul. Ahli sufi, dia tawakal pada Tuhan. Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Buti menceritakan kisah bapaknya. Macam mana bapaknya kata di sebuah kampung. Sebuah kampung ni ada seorang lelaki mari duduk di kampung dengan keluarga dalam keadaan yang nampak soleh. Lelaki ini setiap waktu pergi ke masjid. Jadi Tok Imam tak tahu lelaki ni kerja apa. Cerita tahun mungkin 60-an, 40-an, 50-an. Tetapi lelaki ni setiap waktu ke masjid. Lelaki ni baik. Akhirnya Imam tanya, ni macam mana? Okey. Macam mana? Okey mam, okey. Bagus, alhamdulillah mam. Macam mana rezeki? Insya-Allah lah, Allah hadir. Allah hadir. Dia jawab macam tu. Allah ada. Kemudian satu hari Imam pun duduk, saya panggil dia tanya, sebenarnya aku nak tahu, Allah ada lah, tapi rezeki kamu kat mana? Dia pun bagi tahu, sebenarnya jiran Yahudi saya tu bagi kat saya dulu beberapa dirham atau dinar dalam masa tiap-tiap waktu, tiap-tiap masa ada masa dia akan bagi. Maka Imam kata, alhamdulillah, hati aku tenang lah, dah aku tahu. Maka orang soleh ni jawab apa? Bermula hari ni saya tak akan sembahyang belakang imam. Kenapa pula? Semasa saya jawab kepada imam, saya kata Allah ada, imam tak berapa nak percaya. Bila bagi tahu Yahudi ada dulu, percaya semua. Bergantung kepada makhluk, bukan bergantung pada Allah. Tuan-tuan, malu imam. Maknanya macam mana dia boleh tawakal macam tu? Cerita macam ini disebut oleh Abil Hasan Ash-Shibli. Apa Shibli cerita? Shibli kata dia ni entah macam mana susahnya dia, orang Yahudi akan bagi dia rezeki, bagi kat dia duit. Lalu dia fikir, kenapa orang Yahudi bagi kat dia duit, tak orang Islam bagi? Lalu dia fikir-fikir, dia temu satu jawapan. Jawapannya, pejuang-pejuang Islam dia akan dapat rezeki ghanimah daripada musuh. Jadi orang kena Yahudi itu musuh, Yahudi bagi kat dia duit. Tengok tuan-tuan, di sinilah konsep tawakal kita perlu ada. Zaman sekarang orang panggil zaman yang cukup mencabar. Setiap bergerak tayar semua kata, tak cukup gerak tayar AES pun sekaligus kan? Macam-macam kita tengok. Tapi tuan-tuan, macam mana ulama tasawuf menyelesaikan masalah? Pernah pada satu zaman harga barang naik tinggi. Bila harga barang naik tinggi, maka mereka mengadu kepada tuan guru. Tuan guru jawab dengan satu jawapan yang cukup luar biasa. Katanya, kamu turunkan harga barang tersebut dengan cara kamu bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Mana dalil? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Tengok. Kalaulah satu kumpulan manusia beriman kepada Allah dan bertakwa, maka Allah, yakni kami, yakni Allah akan bukakan kepada mereka berkat. Berkat ni jamak. Jamak ni maknanya plural. Plural ni maknanya banyak sangat, bukan satu berkat. Banyak berkat. Tengok, kadang-kadang kita tengok setengah negeri nampaknya miskin, naif dari segi zahirnya, tapi harga barang dia murah. Nasi lemak baru 50 sen, dekat kita RM2 dah. Yang ini pula murah, makanan pun murah. Kenapa? Kemungkinan wujudnya takwa di kalangan penduduk kawasan tersebut. Kalau tuan-tuan pernah pergi belajar dulu ke, tengok di pondok-pondok memondok, tuan-tuan tengok di pondok biasanya dia ada macam satu masyarakat mereka. Dia ada kedai, dia ada apa semua sekali. Kalau kita beli makan situ, murah daripada luar. Dan ini yang berlaku. Bahkan bukan orang pondok saja, orang luar mari makan dalam tu pun jadi murah juga. Itulah barakat daripada dengan sebab takwa pada Tuhan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Bila dia pergi, dia duduk dalam gua. Gua yang dia duduk namanya Gua Thawr. Dia duduk dalam gua. Dia panjang bukit, tuan-tuan. Duduk dalam gua. Duduk dalam gua berapa lama? Hampir 3-4 hari duduk dalam gua. Tuan-tuan tahu, dia duduk dalam gua ni macam mana? Duduk dalam gua 2 orang, dia dengan Abu Bakar, dalam keadaan yang sukar. Dalam sukar tersebut pun dia dapat banyak perkara. Duduk 2 orang. Khalwah, kita tengok orang duduk dalam gua macam mana. Setelah kita duduk, kita fikir di sini penting. Bila kita dalam keadaan kesunyian, kita dalam keadaan ini gambaran tentang uzlah. Dan uzlah ni penting dalam hidup. Sebab kita boleh tengok balik, kita boleh semak balik, kita boleh muhasabah balik. Macam tu dia nak uji. Dalam bab seperti ini, manusia amat perlu kepada keseorangan untuk kepada Tuhannya. Dan ini yang dilakukan oleh orang soleh. Almarhum Syekh Muhammad Mitwali Sya'rawi, bila dia nak mati, ramai orang bagi ziarahnya. Akhir sekali dia kata, dekat nak mati dia. Dia buat 2 kenyataan yang cukup hebat. Kenyataan pertama, dalam keadaan pakai oksigen, ketahuilah kebenaran dia akan bertembung dengan kebatilan. Dan sifat kebenaran pasti menang, kebatilan pasti kalah. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tengok, akhir sekali dekat dia nak mati, dia kata apa? Dia kata, dauni wa rabbi, tinggallah aku dengan Tuhanku. Aku nak dengan Tuhanku. Dan saya terbaca dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz, bila dia nak mati, dia suruh orang lain keluar. Dia kata ada tetamu lain nak datang sekarang ni. Lalu dia menyebut ahlan wa sahlan wa marhaban. Orang tengok tak ada seorang, orang tak nampak pun. Tapi dia dengan kasyaf Allah alam, sehingga dia berkata seperti itu. Ini dinukilkan daripada isterinya Fatimah dan lain lagi. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, duduk dalam gua. Bila duduk dalam gua ini, kita tengok 2 orang sahabat. Satu Abu Bakar dan satu Rasulullah SAW. Abu Bakar dia duk tengok manusia, Rasulullah duk tengok Tuhan. Yang ni tengok makhluk, yang ni tengok Khalik. Bila 2 tengok, maka natijahnya 2 berlainan. Abu Bakar setakut bimbang musuhkan, duk naik atas kepala, tuan-tuan. Apa maksud? Gua atas terbuka sedikit, boleh panjang, boleh lakuh ke atas. Maka Abu Bakar kata, wallahi law ra'a ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana. Demi Allah, kalau seorang tu tengok di bawah, tak payah mengendap, dia pasti nampak kami. Tengok bawah tapak kaki, nampak kita. Dalam keadaan dia mengambil hukum zahir, Nabi mengambil hukum kepada yang menjadikan. Dia tak ambil hukum makhluk, tapi dia mengambil hukum Khalik. Dia kata kepada Abu Bakar saat nampak orang tu, ya Abu Bakri, ma zannuka bisnai illa anna Allah sadisuhuma. Wahai Abu Bakar, jangan kamu sangka aku mungnya 2 orang, tapi Allah yang ketiga. Tuan-tuan, kesufian mengajak kita merasakan kebersamaan Allah. Ma'iyatullah. Bila ma'iyatullah, ini senang. Kenapa kita bermasalah? Sebab Tuhan jauh. Kenapa kita bermasalah? Sebab Tuhan tak nampak. Sebab dalam kamus kita, Tuhan terakhir sekali. Contoh, kita sakit, tak apa, doktor panel ada, doktor pakar ada, obat ni ada, perubatan tradisional ada, semua ada. Tapi jarang kita kata, bila kita sakit, Allah ada. Macam Nabi ajar, Nabi Ibrahim sebut, wa iza maritu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit, siapa yang sembuhkan? Allah Rabbul Alamin. Jadi di sini Nabi cakap dari segi hukum hakikat kuasa Tuhan.
Abu Bakar cakap dari segi cakapan, hukum zahir nampak zahir. Bila bertembung dua ini, ma'iyatullah mengatasi segala-galanya. Dengan sebab itu, di situ nampak lebih akmal ketauhidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih sempurna sebab dia sentiasa berhubung dengan Allah Rabb al-Alamin. Kemudian kita tengok patah-patah yang disebut. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan duka cita, Allah bersama kita. Maknanya tuan-tuan, manusia dalam apa jua keadaan pun, bila letak Allah bersama dengannya, hilang takut, hilang duka cita. Takut tak akan ada kalau Allah ada, dan duka cita tak ada sebab Allah. Kita duka cita ni sebab kita lupa sesuatu, tapi Tuhan ada bersama kita. Maka macam mana? Takut tak akan ada. Nabi bersabda, manittaqallaha ittaqahu kullu syai'. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pada masa itu semua benda akan rasa takut pada dia. Semua benda. Imam Malik meriwayatkan satu kisah. Tawus bin Kaisan, seorang ulama besar. Tawus seorang alim Rabbani zaman tadi. Dia datang dan dia bercakap dengan khalifah dengan cukup tegas satu hari itu, sehingga para ulama lain berdiri meremang bulu roma. Bimbang-bimbang kukuh leher akan melayang. Ketika itu dia nampak betapa tuan guru seperti ini, dia nampak Allah nombor satu. Pada masa itu tak boleh nak buat apa. Nak gambarkan betapa orang bila letak Allah, takut pada Allah dengan sebenarnya. Yang ini yang kita nak jelmakan dalam jiwa kita. Bila takut ke Allah,